Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Hidayatus Salikin adalah salah satu kitab yang sangat penting di dalam ilmu Islam kerana ia adalah kitab yang membahaskan tentang ilmu tasawuf. Dan Imam Al-Ghazali rahimahullah berkata seperti yang dinukil oleh Syekh Abdul Samad Falimbani dalam kitab ini, "Wahadzal fannu minal ilmi an-nafi'." Dan fan atau pelajaran ilmu ini termasuk daripada ilmu yang memberi manfaat. Inilah pentingnya kitab ilmu tasawuf. Lebih-lebih lagi, Imam atau Syekh Abdul Samad Al-Falimbani ketika menyusun kitab ini, dia tidak hanya merupakan terjemahan daripada kitab Bidayatul Hidayah. Bahkan saya kutip kata-kata Syekh Abdul Samad Al-Falimbani dalam kitab ini, ilmu yang tersebut di dalam kitab Bidayatul Hidayah ini ialah ilmu yang memberi manfaat seperti yang hamba sebutkan dalam kitab ini, iaitu Hidayatus Salikin. Demikian lagi ilmu yang memberi manfaat itu disebut dalam kitab Minhajul Abidin karangan Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Kitab Ihya Ulumuddin, kitab Al-Arba'in fi Usuluddin dan kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin. Ini adalah rujukan Syekh Abdul Samad Falimbani ketika menyusun kitab ini. Ilmu tasawuf itu ialah ilmu yang memberi manfaat di dunia dan akhirat. Kerana itulah kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani rahimahullah ta'ala di dalam kitab Al-Yawaqit wal Jawahir, ia naqal daripada Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam Ihya Ulumuddin, dan ia naqal daripada setengah Al-Arifin, apa yang disebutkan iaitu, "Man lam yakun lahu nasibun min ilmil qaumi yukhafu alaihi su'ul khatimah." Sesiapa yang tiada baginya ilmu kaum ini, iaitu ilmu tasawuf, nescaya ditakuti atasnya su'ul khatimah, iaitu mati di dalam maksiat, na'udzubillah min zalik. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, kita renungkan kalam Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili rahimahullah ta'ala, "Man lam yataghalghal fi hadhihi al-ulum, ya'ni ulum as-sufiyah, mata musirran 'ala al-kaba'iri wa huwa la ya'lamu." Barang siapa tiada masuk lagi, tiada mahir di dalam ilmu ini, iaitu ilmu tasawuf, nescaya mati dia padahal dia mengekali atas beberapa dosa yang besar, padahal dia tiada mengetahui hal yang demikian itu. Dari sinilah hadirin wal hadirat hafizakumullah, saya menganjurkan kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah mengambil kesempatan yang mana kita akan mengadakan daurah akbar online kitab Hidayatus Salikin ini, dipimpin oleh guru kita semua iaitu Al-Ustaz Muhadir Haji Jul, yang insya-Allah majlis penghatamannya akan dimuliakan dan ditutup oleh Al-Fadil Al-Syekh, tuan guru kita Al-Ustaz iaitu Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Al-Makki, yang mana kita harapkan barakah doa dan juga tausiah daripada beliau. Daurah akbar online ini akan kita adakan bermula daripada 5 sampai 17 Julai tahun 2021 tahun ini, iaitu 13 hari berturut-turut. Kitab yang tebal ini akan kita khatamkan dalam masa 13 hari, dan insya-Allah khatam kita akan memberikan ijazah juga kepada segenap yang mengikuti daurah ini. Semoga insya-Allah apa yang kita amalkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين خير ما أحييكم به تحية الإسلام وتحية الإسلام السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وبركاته وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وإلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين والتابعين وتابعيهم وإلى جميع أولياء الله الصالحين والشهداء والعلماء والفقهاء والمحدثين وإلى سائر مشايخنا ومشايخ مشايخنا وأهل أسانيدنا وسلسلاتنا وإلى أرواح أموات المسلمين وإخواننا الحاضرين والغائبين وخصوصا إلى روح الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله وإلى روح الشيخ محمد بن عمر النووي البنتاني رحمه الله شيء لله له الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah penonton yang dirahmati Allah, bertemu kembali dalam pengajian kitab Nasaihul Ibad karangan Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Jawi mensyarah kitab Al-Munabbihat ala al-Isti'dad li Yaumil Ma'ad karangan Al-Imam Al-Hafiz Syekh Ibn Hajar Al-Asqalani. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lim wa tadhakkura wat-tadhkir wa nafa wal-intifa' wal-ifadata wal-istifada wal-hatha ala tamassuki bi kitabillah وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وبركاته وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه لا إله إلا الله محمد رسول في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. Alhamdulillah, kita masih di makalah yang akhir dalam bab thunai, makalat yang punyai dua nasihat setiap satunya. Dan malam ini kita masuk pada makalah yang ke-26, bermaksud ada 3 lagi, ada 4 lagi makalah yang akan kita bicarakan untuk mengkhatamkan bab thunai ini, bab dua-dua nasihat ini. Setelah habis nanti makalah yang ke-30, nanti kita akan masuk bab yang baru, iaitu bab al-thulathi. Setiap satu makalah satu tu ada 3 nasihat, 3 nasihat, 3 nasihat. Jadi banyaknya nasihat itu, sebab itulah namanya kitab ini Nasaih, iaitu nasihat-nasihat. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ila an qala wa qila, dan dikatakan kufranun ni'mati lu'mun, kufur nikmat adalah tercela.
Wa suhbatul ahmaqi syu'mun, bertemankan, berkawan dengan orang yang ahmaq, iaitu orang yang bodoh, adalah tidak berguna. Kufur terbagi pada dua. Satu, kufur nikmat yang kita bicarakan sekarang. Kufur ini berdosa, tetapi tidak terkeluar daripada Islam. Tidaklah orang itu menjadi kafir sebab dia kufur nikmat. Nikmat yang Allah bagikan padanya, nikmat mata, lalu dia gunakan ke jalan yang maksiat. Nikmat tangan, nikmat kaki, nikmat kepandaian, itu digunakan ke arah yang tidak elok. Itu maksudnya menggunakan sesuatu nikmat yang Allah berikan kepada seseorang itu ke jalan yang tidak benar, yang tidak dengan tujuan itu ia dijadikan. Allah jadikan mata ini untuk perkara yang baik. Kalau dalam bab keduniaan, untuk senang kita melakukan pekerjaan, senang kita untuk mengelak daripada kemudaratan. Kalau ada lubang di hadapan, dapat kita beralih tempat lain. Kalau ada orang di hadapan, kita dapat mengelak supaya jangan berlanggar. Itu tujuan keduniaan. Tujuan akhirat, dengan kita dapat melihat mushaf Al-Quran, lalu membaca Al-Quran. Demikian dapat melihat hadis, lalu kita membaca hadis. Dapat melihat jalan ke masjid, lalu kita pergi ke masjid. Begitu juga dapat lihat jalan pergi ke majlis ilmu dan majlis-majlis yang baik, umpamanya majlis salawat, majlis qasidah, majlis maulid dan sebagainya, maka kita pergi. Itu nikmat yang berkaitan dengan akhirat. Jadi itulah tujuan anggota badan ini dijadikan oleh Allah, tetapi digunakan deviate ke arah yang tidak seperti ia dilakukan, ia dijadikan, itu namanya kufur nikmat. Ada satu lagi kufur yang namanya kufur iman, kufrul iman. Dari segi i'tiqad, dari segi keimanan. Kufur ini berdosa, pasti, dan terkeluar daripada Islam. Orang ini menjadi orang kafir. Syekh Muhammad ibn Umar Nawawi Al-Bantani, beliau mensyarahkan apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani ini. Kufur nikmat. Apa itu? Tidak bersyukur atas nikmat itu, iaitu yang kita sebutkan tadi, menggunakannya ke jalan maksiat, ke jalan tidak taat pada Allah, melawan Allah dan sebagainya, tidak menjalankan hukum hakam ataupun syariat seperti mana yang bagaimana anggota badan ini dijadikan, tujuannya tidak digunakan ke jalan itu, ke jalan syariat itu maksudnya kufur nikmat. Orang ini dianggap tidak bersyukur, maka itu menunjukkan jiwanya yang rendah. Maksud jiwa adalah kerohaniannya yang rendah. Kerohanian yang dekat kepada Allah, itu sangat rendah. Dia seperti yang kita bicarakan dalam perjumpaan yang lepas, orang semakin kenal Allah, maka semakin banyak taatnya. Dia gunakan anggota badannya untuk tidak taat pada perintah Allah. Bermakna dia tidak kenal ataupun dia kurang kenal pada Allah. Jadi jiwanya adalah rendah, kerohaniannya itu rendah sebab pengenalannya pada Allah itu kurang. Adalah tercela itu lu'mun. Kita belajar dahulu nafsu lawamah, itulah dia. Lu'mun, lawamah berasal dari perkataan lu'mun, dia mencela dirinya. Maksudnya tercela dari segi hukum dan dari segi kerohanian. Orang ini berdosa dan dia jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan berkawan, bersahabat, bertemankan dengan orang yang ahmaq. Apa dia orang yang ahmaq? Orang yang membuat sesuatu bukan pada tempatnya. Dia panggil orang zalim. Sedangkan dia tahu ia tidak baik. Lainlah kalau dia tak tahu, dia tak tahu. Kalau dia tidak tahu, itu dimaafkan oleh syarak. Tetapi dia tahu, tapi dia buat juga benda yang tak elok, yang tidak sepatutnya. Itu adalah orang yang ahmaq. Adalah tidak berguna. Berkawan dengan orang sebegini tidak berguna. Iaitu tidak barakah. Jadi
Maka kita isolate dia, jangan kita nasihati dia. Kalau kita mampu. Kalau tidak, kita minta orang-orang yang lebih mampu untuk menasihati. Takut-takut nanti kita pula yang terikut. Itu yang bahaya. Sebab tabiat itu, dia seperti pencuri. Tabiat seperti pencuri. Sebab dia senang mengikut tabiat ini. Takut dicurinya perangai yang tidak ambil orang tu, ambil pada dia. Auzubillahi min dzalik. Isrifil ahmaq. Putuskanlah orang yang ahmaq. Itu disebut dalam riwayat hadis, riwayat al-Imam Al-Tabrani. Putuskanlah orang yang ahmaq, maksudnya jangan berkawan dengan orang yang ahmaq itu, kerana perangainya buruk. Dan tabiat yang ada pada diri kita ini adalah tukang curi, at-tiba', yang seperti yang saya sebutkan tadi. Bimbang, dia mencuri perangai orang ahmaq tadi, orang yang tidak elok tadi, lalu dia ikut seperti dia. Sebab tabiat ini, dia cepat imitate mengikut orang. Karena itu, kalau dia tidak kuat, nanti perangai orang yang tidak baik itu diikutnya. Na'udzubillah min dzalik. Tapi kalau personality dia kuat, ilmunya mantap, amalannya bagus, maka mudah-mudahan dia dapat bagi kesan pada orang itu, maka perangai orang itu yang semakin baik, bukan perangai dia yang semakin buruk. Daripada Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Sayyidina Ibnu Umar, nama asalnya adalah Abdullah ibn Umar. Ada 4 abadillah yang nama mereka bermula dengan Abdullah, tetapi tidak dipanggil Abdullah, terus sahaja Ibnu. Pertama, Abdullah ibn Umar yang kita bicarakan sekarang, dipanggil Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Abdullah ibn Abbas dipanggil Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah ibn Mas'ud dipanggil Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma. Abdullah ibn Zubair dipanggil Ibnu Zubair radhiyallahu anhu. Jadi 4 ini dipanggil 4 abadillah sebab nama mereka bermula dengan Abdullah. Tapi jarang kita jumpa dalam riwayat hadis menyebut Abdullah ibn Umar. Selalunya Ibnu Umar ataupun Abdullah sahaja. Kalau Abdullah sahaja itu kita kena carilah apakah Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Zubair ataupun Abdullah ibn Mas'ud. Baik. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khaslatani man kanata fihi, 2 perkara yang sesiapa memilikinya, kataballahu syakiran sabira. Katabahullahu syakiran sabira. Allah akan mencatatkan orang tadi sebagai orang yang pandai bersyukur. Dia tahu bersyukur dan seorang yang penyabar. Wa man lam takuna fihi, dan sesiapa yang tidak memiliki kedua sifat itu, lam yaktubhullahu syakiran wala sabira. Allah tidak mencatatnya sebagai seorang yang pandai bersyukur dan penyabar. Maksud Allah tidak memperakuinya. Mencatat di sini maksud memperakuinya. Orang itu sabar dan orang yang bersyukur. Apa tu? 1. Man nadhara fi dinihi ila man huwa fawqahu minhu faqtada bihi. Sesiapa yang melihat, mengukur agamanya, dilihat agama yang ada pada dirinya, diukurkan dengan orang yang lebih tinggi daripadanya, yang lebih alim daripadanya. Apa yang dia buat? 1, dia ukur sebegitu, dilihat orang yang agama itu lebih tinggi, lalu dia mengikutinya. Ini yang bagus. Lalu dia ikut orang yang baik tadi itu. Itu 1. Wa man nadhara fi dunyahu ila man huwa dunahu, dan sesiapa yang melihat, dia ukur dunia yang dia ada pada sekarang, pemilikan hartanya, apa yang dia ada sekarang, dengan orang yang lebih rendah daripadanya. Orang yang tak punya apa-apa ataupun orang yang ada tapi biasa-biasa je. Orang sebegini, fahamidallaha ala ma faddalahu bihi alaih. Lalu dia pun bersyukur pada Allah, memuji pada Allah kurniaan yang diberikan padanya. Alhamdulillah, saya naik kereta walaupun taklah sememah orang lain. Orang lain naik motosikal sahaja. Jadi kena panas, kena sejuk.
Saya Alhamdulillah paling kurang. Gitu. Orang yang naik motosikal pula, Alhamdulillah, walaupun saya berpanas, berhujan sebegini, tapi datang sampainya nanti lebih cepat daripada orang naik bicycle. Gitu. Orang yang bicycle dilihat dalam segi keduniaannya, dilihatnya orang yang lebih bawah daripadanya. Maksud, orang yang lebih kurang kemampuan daripadanya. Dilihat orang jalan kaki je. Saya naik bicycle walaupun slow-slow sebegini, tapi orang tu jalan kaki je. Nanti lebih cepat saya sampai. Gitu. Orang yang berjalan kaki, Alhamdulillah, saya boleh berjalan kaki. Kawan tu naik kursi roda saja. Maaf ya, bukan nak kata orang kursi roda ni tak elok, tidak ya. Mungkin sakit dan sebagainya. Ada hikmah yang tersendiri dan ada fadilat yang tersendiri. Orang yang naik kursi roda, Alhamdulillah, paling kurang saya berkursi roda, dapat juga berjalan, bersia-sia di halaman rumah. Kawan tu duduk di atas katil pembaringan saja, katil sakit di rumah baik, di hospital baik. Paling kurang saya dapat berjalan-jalan, menikmati udara di luar rumah ini umpamanya. Orang yang sakit umpamanya di pembaringan, dia melihat orang yang sudah meninggal dunia. Alhamdulillah, paling kurang saya masih lagi berkesempatan walaupun sakit sebegini mengamalkan zikir yang sangat ringkas tetapi pahala yang sangat besar macam yang kita sebutkan sebelum-sebelum ini. Masya Allah. Jadi subhanallah, pahalanya sangat besar. Kesempatan ini saya gunakan untuk baca Quran, untuk berzikir dan sebagainya. Ya, orang yang sudah meninggal dunia kan dia sudah tak dapat buat apa dah, menerima nasibnya baik ataupun buruk dalam kubur itu ataupun dalam alam barzakh itu. Begitu. Bab keduniaan dilihatnya orang yang kurang kemampuan lalu dia bersyukur. Itu. Orang sebegini ni Allah katabahu Allahu syakiran sabiran. Orang sebegini Allah akan catatkan, akui dia sebagai orang yang bersyukur dan orang yang sabar. Tapi yang kedua ini, wa man nadhara fi dinihi ila man huwa dunahu. Tetapi sesiapa yang melihat agamanya, dilihat agamanya itu dengan orang yang lebih rendah daripadanya. Ilmu agama orang tu lebih rendah. Takut-takut sombong, takut-takut bangga diri, ujub, na'udzubillah. Dan wa nadhara fi dunyahu ila man huwa fawqahu. Lalu melihat dunianya, dia ukur keduniaan yang dia ada sekarang ini dengan pemilikan harta dan sebagainya dengan orang yang lebih tinggi, lebih kaya daripadanya, lebih mampu daripadanya. Fa'asifa ala ma fatahu minhu. Dan dia bersedih atas dunia yang dia tidak dapat. Kenapalah saya tak dapat kereta macam dia? Kenapalah saya tak dapat anak macam dia? Kenapalah saya tak dapat tanah macam dia? Lam yaktubuhu Allahu syakiran wala sabira. Allah tidak mencatatnya, tidak memperakuinya sebagai orang yang pandai bersyukur dan orang yang penyabar. Jadi sikap orang yang mukmin itu ada dua. Satu, orang mukmin yang bersyukur dan sabar. Macam mana tu? Dia melihat dari segi agamanya, dilihat orang yang lebih tinggi ilmu agamanya, lebih bagus pengamalan agamanya, lebih zuhud, lebih banyak bersedekah. Maka dia pun sabar dengan ilmu yang ada ini, dipertingkatkan dan dia ikut apa yang dilakukan oleh orang alim tadi itu, orang yang baik tadi itu. Masya Allah. Orang yang banyak sedekah tadi itu. Masya Allah. Dalam bab dunia, dia melihat orang yang lebih rendah daripadanya supaya dia dapat bersyukur dengan apa yang ada pada dirinya sekarang. Tapi ada mukmin yang tidak dianggap bersyukur dan tidak sabar. Dia mukmin, dia beriman tetapi levelnya rendah daripada mukmin yang pertama tadi itu. Iaitu orang yang dalam bab agamanya melihat orang yang lebih rendah daripadanya. Takut-takut dia jadi ujub dan ujub itu boleh bawa kepada sombong. Ingat lagi tuan-tuan, puan-puan, kita bicarakan dalam sifat-sifat mazmumah yang dahulu, sesuatu itu, maksiat batin itu boleh merebak ke yang lain. Sebab itu ujub, ta'ajub dengan kelebihan diri sendiri, apakah ilmunya, kepandaiannya, kecantikannya, itu boleh bawa kepada takabbur, sombong. Sombong itu berasal daripada takabbur, besar diri, lalu dia mengecilkan orang.
Dan dia tak mahu orang lebih daripada dia, hasad. Bila dia hasad, dia nanti akan bawa kepada hiqid, dendam. Hiqid ini akan bawa kepada adawah. 5 ini, 4-nya berasal daripada ujub. Ujub menumbuhkan sombong. Kalau tidak terkawal akan jadi hiqid, tidak terkawal jadi adawah. Itu akan menjadi suatu musibah yang besar. Jadi bermula daripada ujub, bawa pada sombong, hasad, bawa kepada hiqid, dendam, bawa kepada adawah. Adawah adalah permusuhan. 4 tadi, ya. Baik. Dalam bab dunia, dia melihat orang yang lebih tinggi, maka dia akan rasa sedih sebab dia tak dapat seperti orang itu. Itulah hadirin, hendaklah kita ajar diri kita ini dalam bab agama, lihat orang yang lebih tinggi supaya kita menyayanginya, nak sepertinya dan ikuti dia. Dalam bab keduniaan, rumah, kereta, anak-anak, kehidupan, lihat orang yang lebih tidak mampu. Bersyukur kita, Masya Allah, Tabarakallah. Kita sakit kerana makan banyak. Orang di negara lain meninggal kerana kelaparan. Masya Allah. Bersyukur kita, Alhamdulillah. Mari kita lihat bagaimana sikap ulama yang ternama mengaplikasikan apa yang kita sebutkan tadi. Melihat orang yang lebih tinggi daripadanya. Imam Ahmad bin Hanbal. Siapa tidak kenal dengan beliau? Mazhab Hanbali dinisbahkan kepada beliau. Sebahagian ulama mengatakan beliau menghafaz 1 juta hadis dalam kepalanya. Masya Allah, luar biasa sekali. Tapi hormatnya kepada gurunya Imam Syafi'i, itu luar biasa sekali. Imam Ahmad disebut oleh Al-Imam Al-Bayhaqi di dalam kitabnya Manaqib Asy-Syafi'i, qala Ahmad bin Hanbalin. Imam Ahmad ibn Hanbal mengatakan, inni la ad'u li Muhammad bin Idris fi salati mundu 40 sanah. Sesungguhnya aku berdoa, iaitu doa dalam sujud, untuk Imam Muhammad bin Idris, Imam Syafi'i, dalam solatku, solat malam, sejak 40 tahun. Masya Allah, tak tinggal selama 40 tahun. Fama kana fihim atba'u li hadithi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam minhu. Tidak ada di kalangan mereka, iaitu di kalangan fuqaha yang mengistinbatkan hukum, yang lebih mengikuti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam lebih daripada beliau, Imam Syafi'i. Kerana beliau menguasai ilmu hadis. Orang yang menguasai ilmu hadis itu, kalau dibandingkan dengan fuqaha, fuqaha itu lebih lagi. Kenapa? Fuqaha itu boleh mengistinbatkan hukum daripada hadis. Orang yang hadis, ahli hadis, belum tentu memiliki malakah fiqhiyah, keupayaan dari segi fiqh untuk mengistinbatkan hukum. Sebab itu terkenal kata-kata Imam Syafi'i seperti yang disebut oleh Al-Imam Tajuddin As-Subki dalam kitabnya At-Tabaqat Asy-Syafi'iyah Al-Kubra. Al-Imam Syafi'i pernah menyebutkan, inna al-fuqaha'a kal-atibba. Fuqaha, orang yang boleh mengeluarkan hukum, yang mendalami ilmu fiqh, kal-atibba, seperti doktor. Wa innal muhaddithina, dan orang-orang yang mahir bab hadis, kas-sayadilah, seperti ahli farmasi. Ahli farmasi, dia tahu obat ini apa dalamnya tu, bahan-bahan dalam tu dan sebagainya. Tapi dia tak berani nak bagi obat itu kepada pesakit. Berapa kali nak makan, bila nak makan, berapa banyak makan, dengan teliti, tepat. Tapi pekerjaan ini adalah pekerjaan doktor. Doktor tahu bila nak bagi, berapa nak kena makan, berapa tablet, how many spoons dan sebagainya. Tapi tak semestinya doktor ini tahu apa kandungan, ingredients dalam obat ini tadi. Gitu. Jadi ahli farmasi disediakan obat ini, dan obat inilah yang akan digunakan oleh doktor untuk bagi pada pesakit dan tahu bagaimana nak makan, bila nak makan, berapa banyak nak makan.
Begitulah gandingan antara doktor dengan ahli farmasis. Begitu ya. Sebab itu sealim-alim Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam bab hadis tidak ada yang boleh menandingi beliau, tetapi beliau tidak buat mazhab sendiri, melainkan beliau bermazhab Asy-Syafi'i. Alhamdulillah. Demikian imam-imam hadis yang lain. Masya Allah, Imam Asy-Syafi'i sangat menguasai hadis sehingga dalam bab fiqh beliau boleh istinbatkan mengikut hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini diakui oleh Imam Ahmad ibn Hanbal. Oleh kerana selalu sangat berdoa, 40 tahun berdoa untuk Imam Syafi'i, ini menjadi sesuatu yang agak pelik kepada anak beliau, iaitu Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal, anak kepada Imam Ahmad ibn Hanbal. Apa kata beliau, Imam Abdullah ibn Imam Ahmad ibn Hanbal? Beliau bertanya, qultu li abi, aku pernah bertanya kepada ayahku, ayu rajulin kana Syafi'i? Siapakah Imam Syafi'i ini? Hebat sangat begitu. Fa inni asma'uka tukthiru minad du'a ilahu. Kerana sesungguhnya aku mendengar ayahanda selalu sangat berdoa untuknya. Kenapa? Siapa Imam Syafi'i itu hebatnya begitu? Faqala li, lalu beliau iaitu Imam Ahmad, ayahandaku menjawab kepadaku, ya bunayya, wahai anakku yang kusayangi. Dalam bahasa Arab kalau nak panggil anak yang disayangi dua, satu ya bunayya ataupun ya bunayya. Nah, ya bunayya, wahai anakku yang disayangi. Walaupun asalnya ya ibni, wahai anakku, tapi ya bunayya, wahai anakku yang disayangi. Sama juga kalau menjawab ya abi, wahai ayahku. Tapi kalau disebut ya abatah, wahai ayahku yang disayangi. Gitu. Itu mubalaghah dipanggil. Kana Syafi'iyyu kasyamsi lid-dunya wa kal'afiyati lin-nas. Wahai anakku yang kusayangi, Imam Syafi'i itu adalah seperti matahari untuk dunia. Dunia kita ni kalau tidak ada matahari macam mana? Chaos. Dengan tidak ada tumbesarannya kepada tumbuh-tumbuhan, juga akan terbatutlah habitat binatang-binatang. Manusia pun tidak boleh melakukan pekerjaan, maka akan jadi tergendala sebegitu. Chaos dunia ini kalau tidak ada matahari. Wa kal'afiyati linnas, dan kesihatan untuk manusia. Sebanyak mana pun hartanya, kalau dia sakit, tak ada. Semasyhur mana namanya, kalau dia sakit, begitulah, terbaring di pebaringan sahaja ataupun katil sahaja. Fanzur hal lihadaini min khalafin aw minhuma iwadin. Lihatlah wahai anakku, adakah ada penerus? Ada tak yang menggantikan matahari pada dunia ni, yang menggantikan kesihatan pada badan? Ada tak? Yang menerusnya ada yang menggantikannya? Ada tak? Sudah pasti tidak ada. Begitulah Imam Syafi'i rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Itu Imam Ahmad ibn Hanbal sudah hebatlah, Masya Allah. Solat malamnya 300 rakaat. Zuhudnya luar biasa. Karamahnya sangat banyak. Tapi mengakui keilmuan, kewarakan, kesalihan, kehebatan Imam Syafi'i rahimahullah sebagai gurunya. Itu tadi, melihat dalam bab keduniaan, melihat orang yang di bawah kita supaya kita bersyukur. Melihat dalam bab agama orang yang lebih tinggi supaya kita rasa rendah diri, kita sabar dan kita ikut orang-orang yang hebat sebegini, yang baik sebegini, yang warak sebegini, yang alim sebegini. Fatashabbahu fa illam takunu mithlahum inna tashabbuha bil kirami falahu. Maka hendaklah kamu berusaha mencontohi mereka, orang yang baik, orang yang saleh. Walaupun kamu tidak seperti mereka, fa inna tashabbuha bil kirami falahu. Sebab mengikut orang-orang yang mulia itu adalah suatu kejayaan. Mudah-mudahan kita dapat mengikut juga apa yang dilakukan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal dan mengikut gurunya Imam Syafi'i rahimahumallahu rahmatan wasi'ah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.
يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واسر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي فاسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد تشي الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah, untuk daurah kitab Hidayatus Salikin yang akan kita lakukan dan adakan pada bulan 7 nanti, tentang kitab yang akan kita kupaskan adalah kitab Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin. Kitab ini asalnya adalah daripada kitab berbahasa Arab, iaitu Bidayatul Hidayah karangan Hujjatul Islam wa Barakatil Anam Zainuddin Abi Hamid ibn Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali yang meninggal pada tahun 505 Hijriyah. Masya Allah, bermakna kitab ini sudah 937 tahun umurnya, kitab Bidayatul Hidayah ini. Sangat barakah. Syekh Abdul Samad Al-Palimbani, beliau menterjemahkan kitab ini dan menghuraikannya dan menambahkan lagi huraiannya menjadi Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin. Inilah kitab cetakan yang pertama sekali dengan tulisan tangan. Masya Allah. Beliau lah yang menulisnya, iaitu yang sangat alim, yang sangat wara', seorang wali Allah, Syekh Abdul Samad Al-Palimbani, yang meninggal pada tahun sekitar 1246 Hijriyah. Ini gambar yang saya dapat daripada kawan-kawan. Cuma belum pasti apakah ini gambar beliau ataupun tidak. Tapi disebutkan sumber-sumber yang sahih mengatakan hampir pasti inilah gambar beliau, Syekh Abdul Samad Al-Palimbani. Kitab beliau ini sudah berusia 196 tahun kalau kita bandingkan dengan zaman kita sekarang ini, 1442. Nah, beliau meninggal pada tahun 1246, lebih kurang 196 tahun. Kitab Hidayatus Salikin yang akan kita pelajari ini, barakahnya Masya Allah, tabarakallah. Guru kami Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Al-Banjari An-Nadwi Al-Maliki menulis kembali dan mentahqiqkan dengan tulisan Jawi. Dan selepas itu, beliau dengan usahanya melihat zaman sekarang ini ramai orang yang inginkan untuk dibahasa Melayukan ataupun ditulis dalam bahasa Melayu Romanized. Beliau lakukan, Masya Allah. Jadilah inilah kitab yang terbaru yang akan kita bahaskan nanti, yang ditulis, ditahqiq oleh guru kami yang mulia Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Al-Banjari An-Nadwi Al-Maliki hafizahullahu rahmatan wasi'ah.